Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 2 Oktober 2021 bersama saya Fazrina Abdullah. Perumahan generasi kedua Felda Sungai Koyan yang terbengkalai lebih 4 tahun lalu akan kembali dibaik pulih dan siap dalam tempoh 1 tahun. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, perkara berkenaan telah mendapat perhatian daripada Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz yang hadir melakukan lawatan kerja ke tapak projek berkenaan. Dengan lawatan Yang Berhormat Mulia ni, saya nampak banyak perkara yang dapat kita selesaikan lah, yang telah terbengkalai begitu lama. Sebagai contohnya, hari ini kita dah mendengar taklimat daripada FEDA, rumah terbengkalai yang akan ditanda pada bulan 10 ni. Dan dalam masa yang sama, Kolej Komuniti Jelai, di mana tadi Yang Berhormat Menteri telah mendengar sendiri taklimat betapa perlunya Kolej Komuniti perlu diadakan di Jelai ni. Kerana kita ada 15 buah sekolah untuk kita jadikan feeder untuk anak-anak kita belajar nanti. Dan kita kerajaan negeri tidak ada masalah, telah pun memberi kelulusan tanah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas sesi taklimat dan lawatan tapak perumahan projek generasi belia Felda di Felda Sungai Koyan 2 dan taklimat projek Kolej Komuniti Jelai di tapak seluas 4.05 hektar di Tanjung Gahai. Hadir sama Timbalan Menteri Keuangan 1 Yang Berhormat Encik Muhammad Shahar Abdullah, Timbalan Menteri 1 Kementerian Pembangunan Luar Bandar Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad dan Barisan Esko Kerajaan Pahang. Sementara itu, dalam masa sama, Datuk Seri Haji Warosdi turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Menteri Keuangan yang telah menyenaraikan projek ke dalam rancangan Malaysia ke-12. Tidak disenaraikan sebelum ni. Tapi dengan lawatan kerja, dengan turun padang, benda yang tak ada boleh diadakan demi untuk rakyat di Pahang dan juga di negara kita. Beliau turut berharap agar projek yang telah dibentangkan ini dapat direalisasikan mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Harapan saya ianya supaya menjadi kenyataan. Jadi kita tak nak lah. Sebab rakyat dah tahu. Hari ni ramai orang yang dengar. Esok sampai masa esok orang tanya mana dia kolej komuniti. Kurang-kurangnya kita ada groundbreaking. Nanti Yang Berhormat Menteri Keuangan, Tuan Menteri Keuangan berucap, InsyaAllah akan disebut kolej komuniti Jelai itu. Ada di dalam perancangan. Sebanyak 240 unit rumah di tapak perumahan generasi belia Felda di Felda Sungai Koyan 2 bakal siap dibaik pulih dalam tempoh setahun, manakala Kolej Komuniti Jelai dianggarkan siap dalam tempoh 2 tahun. Sebanyak 61 rumah dan 8 kedai di Kampung Baru Cina Karak Bentong musnah dalam kebakaran pada malam semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang, Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, pihaknya menerima laporan kejadian itu pada jam 9.20 malam, namun kebakaran hanya berjaya dipadamkan kira-kira jam 12.20 malam. Beliau berkata seramai 52 pegawai dan anggota serta 7 jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Karak yang turut dibantu BBP Mentakap, Bentong dan Temerloh. Difahamkan tekanan air rendah di kawasan kejadian menyukarkan operasi memadamkan kebakaran terbabit. Sementara itu, Kerajaan Pahang meminta semua pihak terlibat supaya dapat mengenal pasti lokasi-lokasi yang menghadapi tekanan air rendah bagi mengelakkan kesukaran sekiranya berlaku kecemasan seperti kebakaran. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Abdul Rahim Muda berkata, terdapat pelbagai punca yang boleh mengakibatkan tekanan air rendah, terutama di kawasan perumahan lama. Saya sebagai pengerusi Kerajaan Tempatan dan Perumahan ni yang bertanggungjawab pada perkara ni, saya mintalah pihak Jabat Tanah, Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah dan pihak daripada Bomba sendiri mengenal pastilah beberapa kawasan yang selalu berlakunya air tekanan rendah. Ini mungkin berlakunya air tekanan rendah ni mungkin beberapa punca lain lah. Dan saya minta juga pihak PAIT sendiri untuk memastikan semua kawasan-kawasan yang lama ni perlu dibuat pemeriksaan secara berkala dan lebih kerap lah untuk mengatasi masalah tekanan air yang mungkin berlaku menyebabkan kerja-kerja pemadaman ni akan terganggu. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat lokasi kebakaran berkenaan dan penduduk yang terlibat kebakaran di sekolah berdekatan Pekan Karak.
Yang Berhormat Datuk Rahim berkata pihak kerajaan negeri akan menilai kerugian dan mempertimbangkan bantuan yang akan disalurkan kepada semua mangsa terlibat. Beliau turut meminta agar penduduk dan pemilik bangunan supaya dapat memeriksa pendawaian di kediaman dan bangunan masing-masing bagi mengelak litar pintas yang boleh mengakibatkan kebakaran. Kerajaan Pahang bersetuju untuk mewartakan tambahan 780.94 hektar hutan sebagai hutan tadahan air, menjadikan keseluruhan hutan tadahan air di negeri ini seluas 343,503.35 hektar. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, dengan pewartaan di bawah hutan tadahan air itu, tiada sebarang aktiviti pengusaha hasilan boleh dilakukan di dalam kawasan yang disifatkan sebagai sensitif alam sekitar ini. Beliau berkata keputusan itu dibuat pada mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan MMK Negeri pada 29 September lalu melibatkan 443.73 hektar dalam hutan simpan kekal HSK Berkelah di Maran dan 337.21 hektar dalam HSK Lepar di Kuantan. Menurut beliau lagi, bagi HSK Berkelah, 443.73 hektar ini merupakan tambahan kepada 2,134 hektar hutan tadahan air sedia ada, menjadikan keseluruhan 2,577.73 hektar hutan tadahan air dalam HSK tersebut. Manakala bagi HSK Lepar pula, ini merupakan kali pertama kawasan hutan tadahan air seluas 337.21 hektar bakal diwartakan. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan media malam tadi. Beliau juga berkata secara amnya kedua-dua HSK Berkelah dan Lepar adalah berkeluasan 62,749.45 hektar, iaitu HSK Berkelah seluas 40,502.05 hektar dan HSK Lepar seluas 22,247 hektar dengan luas HSK di seluruh Pahang pula ialah 1.59 juta hektar. Beliau berharap dengan penambahan pewartaan kawasan hutan sebagai hutan tadahan air ini akan dapat terus memelihara dan menjamin kelestarian alam sekitar di negeri ini. Pahang mencatatkan sebanyak 504 kes baharu COVID-19 hari ini dengan daerah Kuantan mencatatkan kes tertinggi. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP, Kuantan mencatatkan sebanyak 206 kes, diikuti daerah Temerloh dengan 56 kes. Manakala daerah Pekan pula menjadi daerah ketiga tertinggi dengan 53 kes, Bentong 39 kes, Rompin 29 kes, daerah Lipis dan Pera pula masing-masing 28 kes, Cameron Highlands 24 kes, Maran 20 kes, Jerantut 19 kes dan Raup 2 kes. Pada hari ini juga terdapat 5 kematian dan 1 kluster baharu direkodkan, iaitu kluster kilometer 18 Jalan Kuantan Pekan di Kuantan. Sehubungan itu, JKNP mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Justru pematuhan SOP dan kawalan kendiri perlu diamalkan secara maksimum bagi memutuskan rantaian COVID-19. Sentiasalah mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, pasti rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Dua pesakit kronik di kawasan Dewan Negeri Padang Tengku menerima bantuan cek sumbangan dan barangan keperluan asas daripada Kerajaan Pahang. Ahli Dewan Negeri Padang Tengku Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long berkata, kedua-dua penerima terbabit menghidap strok dan masalah penglihatan kronik serta memerlukan rawatan khusus.
Justru beliau berkesempatan memanjangkan sumbangan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail kepada Encik Saadrani 83 tahun dari kampung Balik Gua yang menghadapi masalah penglihatan. Manakala seorang lagi penerima Encik Isengah dari kampung Tanjung Jambu yang menghidap penyakit strok. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran di laman Facebook rasmi miliknya. Hadir sama ialah pengerusi JKKK Kampung Balik Gua, Tuan Haji Muhammad Isa Maknor dan Ketua UMNO Cawangan Kampung Gua, Puan Zara Samad dan beberapa anggota Jalinan Rakyat Pusat Daerah Mengundi PDM Kampung Gua. Beliau berharap bantuan yang diberikan dapat mempermudahkan proses rawatan dan penyembuhan kepada kedua-dua penerima. Datuk Mustafa turut merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang dan barisan kepimpinan kerajaan negeri yang tidak pernah gagal membantu rakyat yang memerlukan. Pahang melalui TGA Solutions Sdn Bhd TGAS menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama Abu Dhabi AD Ports Group bagi membangunkan kawasan perindustrian gas, minyak dan maritim di kawasan perindustrian Tanjung Agas KPTA. TGAS menandatangani perjanjian persefahaman bersama Abu Dhabi Ports Group yang berpengkalan di Abu Dhabi UAE untuk meneroka peluang pembangunan sebuah kawasan perindustrian gas, minyak dan maritim di kawasan perindustrian Tanjung Agas KPTA yang dianggarkan seluas 4,225 ekar. Perjanjian ini disaksikan oleh Yang Amat Mulia Tengku Muda Tengku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Waros Dewan Ismail, Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang Datuk Seri Dr. Salhuddin Ishak dan Ketua Pegawai Eksekutif PKNP Encik Muhammad Faizal Jaafar. AD Ports Group akan bertanggungjawab kepada pelabur, penyewa dan pengendali selain menyelaraskan usaha di antara pihak pelabuhan dan kerajaan negeri bagi menguruskan kawasan seluas lebih 1,709 hektar. Perjanjian ini juga akan memfokuskan kepada penyelidikan pasaran, proses teknikal dan operasi serta kajian keuangan dan komersial selain mengkaji kemungkinan meneroka dan merealisasikan potensi penuh kawasan berkenaan. Ketua Pengarah Eksekutif TGA Solutions Sdn Bhd, Datuk Haji Amiruddin Muhammad Said berkata, pihaknya berbangga memilih AD Ports Group untuk memajukan pembangunan di Taman Perindustrian Gas, Minyak dan Maritim di negeri ini. AD Ports Group memiliki kepakaran dan pengetahuan yang luas dalam sektor tenaga yang dapat digunakan untuk memajukan kawasan perindustrian Tanjung Agas. Menurut Ketua Kluster Pelabuhan AD Ports Group, Encik Saif Al-Mazrawi, pihaknya juga merasa berbesar hati dengan jalinan kerjasama bersama TGA Solutions Sdn Bhd dan menerusi perjanjian ini menunjukkan peranan dalam memacu industri dan perdagangan di seluruh dunia. Beliau berkata pihaknya berhasrat untuk mengembangkan ekosistem yang unik di Taman Perindustrian yang dilihat memenuhi keperluan para pemain industri minyak dan gas terkemuka dunia dengan memanfaatkan rangkaian pengendali maritim, perdagangan global, pengalaman dalam bidang komersial dan industri di Abu Dhabi. Kerajaan Negeri Pahang telah meluluskan 1,709 hektar tanah untuk tujuan ini di kawasan yang dikenali sebagai kawasan perindustrian Tanjung Agas. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.